Apakah kesan salah satu ciri utama dalam fahaman pasca modernis, iaitu fahaman relativisme? Apakah kesannya terhadap fahaman keagamaan dan asas kebudayaan yang berasaskan fahaman agama misalnya? Baik, kalau kita lihat konteks di mana persaingan pemikiran ini berlaku dan contestation dalam orientasi pemikiran ini berlaku di Barat, ianya sebenarnya bukan mensasarkan agama. Jadi pasca modernis seperti saya katakan tadi, sasaran utamanya adalah pemikiran modernis, bukannya pemikiran keagamaan. Itu asal usulnya. Dan kalau kita baca buku yang ditulis oleh Profesor Ernest Gellner dari London School of Economics pada suatu masa mengajar di situ, Gellner ada mengatakan bahawa sekarang ini terdapat 3 aliran pemikiran yang utama yang masing-masing bersaing untuk mendapatkan penyokong-penyokong mereka. Apakah 3 aliran utama di dalam orientasi pemikiran masyarakat kontemporari? Ada 3, iaitu pertama, aliran apa yang disebut oleh Gellner sebagai Enlightenment Rationalism, dan ini saya samakan dengan fahaman modernis. Kedua adalah fahaman yang menentang akan Enlightenment Rationalism ini, dan fahaman ini dikenal pasti sebagai pasca modernisme, postmodernisme. Dan yang ketiga adalah aliran yang berkaitan dengan keagamaan. Dan dalam buku yang ditulis oleh Ernest Gellner bertajuk Postmodernism, Religion and Enlightenment Rationalism, Postmodernism and Religion. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan membentangkan serba sedikit kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar. Oleh itu, saya Ahmad Daniel bin Anwar akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Saya akan menerangkan maksud aliran pemikiran semasa dan apa itu alam sekitar. Ideologi berasal daripada perkataan Greek iaitu ideo yang bermaksud idea, pemikiran, manakala logos yang bermaksud ilmu pengetahuan. Oleh itu, ideologi merupakan ilmu tentang pemikiran dan hasil pemikiran manusia tanpa dipandukan oleh wahyu. Seterusnya, maksud alam sekitar. Maksud alam sekitar ini dibahagikan kepada 2 makna, iaitu secara am dan secara khusus. Secara amnya, alam sekitar atau dalam bahasa Inggerisnya environment bermaksud lingkungan atau sekeliling. Dan secara khusus pula, alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal, sama ada biotik atau abiotik, merangkumi suatu organisma kehidupan. Oleh itu, seperti yang disebutkan sebentar tadi, isu yang kami kaji berkait dengan maksud-maksud yang diterangkan, iaitu kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar. Dan sekarang kita akan ke bahagian yang seterusnya. Objektif kajian yang pertama menerangkan aliran pemikiran semasa, dan yang kedua menghuraikan kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar, dan yang ketiga menjelaskan cara mencegah kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar. Metodologi kajian. Kaedah yang telah digunakan bagi mencapai objektif kajian ialah kaedah kuantitatif, iaitu dengan mengedarkan borang soal selidik atau Google Form kepada pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Borang ini telah dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A, mengenai maklumat responden; bahagian B, menerangkan tentang aliran pemikiran semasa; bahagian C, menghuraikan kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar; manakala bahagian D, menjelaskan cara mencegah kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar. Pengkaji juga menggunakan kaedah kualitatif, iaitu dengan menggunakan maklumat daripada internet bagi melengkapkan persoalan dan juga objektif kajian. Berbagai pemikiran berkembang selari dengan perkembangan masyarakat Islam maupun bukan Islam. Isu-isu yang ditangani adalah berbeza dari satu generasi ke satu generasi atau dari satu zaman ke satu zaman yang lain. Kalau pada zaman silam, isu kemasukan pemikiran asing yang didominasi oleh pengaruh pemikiran Greek Yunani dibincangkan, kini isu kemasukan aliran pemikiran Barat moden dan pasca moden juga turut menjadi topik perbincangan. Oleh itu, melalui kajian ini,
kami mengkaji apakah aliran pemikiran semasa dan apakah kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar, serta bagaimanakah cara mencegah kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar sebagai persoalan-persoalan kajian kami. Setelah mengenal pasti masalah, objektif, skop, metodologi dan lokasi kajian, kajian literatur akan dilaksanakan terlebih dahulu untuk memastikan langkah seterusnya dapat dilaksanakan. Kajian ini merupakan satu kajian untuk mengenal pasti kesan fahaman aliran pemikiran semasa terhadap iman. Dalam bab ini akan membicarakan tentang tinjauan kajian lepas berkenaan dengan kesan fahaman aliran pemikiran semasa terhadap iman. Antara kajian literatur yang kami kaji ialah kesan fahaman sekularisme terhadap iman, kesan ekonomi kapitalis terhadap iman, kesan fahaman liberalisme terhadap iman, dan kesan fahaman modernisme terhadap iman. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang analisis dapatan kajian. Dalam objektif pertama, kami menerangkan 4 aliran pemikiran semasa iaitu terdiri daripada 2.2 penerangan aliran pemikiran kapitalisme, 2.3 penerangan aliran pemikiran liberalisme, 2.4 penerangan aliran pemikiran sekularisme, dan akhir sekali 2.5 penerangan aliran pemikiran pasca modernisme. Bagi objektif kedua pula, kami menghuraikan 4 kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar, iaitu 3.2 berlakunya pemanasan global, 3.3 berlakunya pencemaran sungai, 3.4 menyebabkan kesan rumah hijau, dan 3.5 mencetuskan bencana alam. Manakala bagi objektif ketiga, kami menjelaskan cara mencegah kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar, iaitu 4.2 mengurangkan penggunaan pengangkutan darat, 4.3 mengadakan kempen kesedaran supaya masyarakat sedar akan kepentingan penjagaan alam sekitar, 4.4 mengadakan tindakan undang-undang supaya individu tidak melanggar peraturan berkaitan dengan alam sekitar, dan akhir sekali 4.5 menurap atau membaiki jalan yang rosak.